Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 54 kes baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan kemarin di negara Brunei Darussalam dengan satu kluster baharu dikesan, iaitu kluster imigresen. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, berkata demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media tersebut, Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Terdapat tambahan kes-kes baru kepada kluster-kluster aktif yang sedia ada, iaitu 25 kes bagi kluster Chong Hua KB, 8 kes bagi kluster Sempurna Enak, 3 kes bagi kluster Al-Falah. Kluster ini juga telah dikaitkan dengan beberapa kes dari sekolah Frida Radin dan kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster Al-Falah Frida Radin. Dan 1 kes lagi kluster total. Selain itu, terdapat 4 kes baru hari ini yang telah dikaitkan dengan kes 423 yang dilaporkan kemarin, iaitu salah satu kes yang belum diketahui juga sumber jangkitannya. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster immigration. Terdapat kemungkinan kluster ini berpunca dari satu kes positif yang datang mendapatkan perkhidmatan di kaunter Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan dan kaunter Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Cawangan Kuala Belait pada 31 Julai 2021. Oleh itu, sesiapa yang telah pergi ke kaunter-kaunter berkenaan pada hari tersebut dan pada ketika ini mempunyai tanda-tanda jangkitan adalah dinasihatkan untuk segera mendapatkan rawatan dan melakukan ujian SARS-CoV-2 di pusat-pusat swabbing. Kesemua kes yang dilaporkan pada hari ini adalah kes jangkitan tempatan, itu termasuk 13 kes yang masih belum diketahui sumber jangkitannya. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Sementara itu, 5 kes telah disahkan sembuh di Pusat Pengasingan Kebangsaan yang membawa jumlah kes yang sembuh sebanyak 319. Ini bermakna terdapat 172 kes aktif telah direkodkan di negara Brunei Darussalam. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 2,535 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 162,599 ujian. Menteri Kesihatan mengingatkan orang ramai meskipun mereka telah menerima suntikan vaksin COVID-19, namun kemungkinan untuk kembali dijangkiti masih ada. Walau bagaimanapun, suntikan vaksin, jelas Menteri Kesihatan, masih menjadi langkah yang paling berkesan untuk mencegah jangkitan dan menyarankan orang ramai terutama mereka yang berisiko untuk mendapatkan vaksin dengan segera. Kementerian Kesihatan sedang berusaha untuk mengembangkan kapasiti program vaksinasi kebangsaan bagi memastikan liputan ataupun coverage vaksinasi di kalangan rakyat dan penduduk di negara ini dapat dipertingkatkan dengan segera demi untuk melindungi kesejahteraan semua. Sehubungan dengan itu, sukacita dimaklumkan bahawa pusat suntikan di Learning Development Center, Hospital Seri Begawan, Kuala Belait akan ditambah waktu perkhidmatannya bermula esok, Khamis 12 Ogos seperti berikut. Hari Isnin hingga Khamis dan hari Sabtu jam 8 pagi hingga 8 malam dan hari Ahad dari jam 8 pagi hingga 2 petang. Sementara itu, pusat suntikan di Hospital Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Tutong, akan berpindah ke Dewan Seri Kenangan, Pekan Tutong bermula pada hari Sabtu 14 Ogos 2021.
Di kesempatan ini saya ingin mengalu-alukan orang ramai yang belum mendapatkan suntikan COVID-19, khususnya mereka yang berisiko tinggi seperti warga emas dan pengidap penyakit kronik untuk membuat tempahan mereka. Bagi ibu-ibu mengandung pula, pihak Kementerian Kesihatan juga sedang membuat persiapan untuk memulakan program suntikan bagi ibu-ibu mengandung dalam masa terdekat. Allah yang demikian, mana-mana ibu mengandung yang belum membuat pendaftaran di klinik ibu mengandung adalah dinasihatkan untuk membuat pendaftaran dengan segera. Dalam pada itu juga, sukacita diingatkan sesiapa yang sedang menjalani kuarantin atau pengasingan diri tetapi mempunyai tempahan slot suntikan COVID-19 adalah untuk tidak menghadirkan diri ke pusat-pusat suntikan. Tempahan suntikan tersebut hendaklah dibatalkan dan tempahan baru boleh dibuat melalui aplikasi BruHealth atau dengan menghubungi talian kesihatan 148. Dalam sidang media yang sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua memaklumkan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah pun mengurniakan titah perkenan bagi kerajaan untuk mengaktifkan semula COVID-19 Relief Fund. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah pun mengurniakan titah perkenan bagi kerajaan untuk mengaktifkan semula tabung COVID-19 Relief Fund berkenaan bagi membolehkan orang ramai yang berkeinginan untuk membuat sumbangan secara sukarela bagi membantu pihak kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan, membeli peralatan dan barangan keperluan dalam membendung penularan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Syarikat-syarikat dan orang ramai bolehlah membuat sumbangan melalui pemindaan terus secara online ke dalam akaun dengan Bank Islam Brunei Darussalam ataupun BIBD seperti berikut bermula pada hari ini. Nama akaun COVID-19 Relief Fund. Jenis akaun current account. Nombor akaun 101 007 0123. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua juga memaklumkan mengenai pengemaskinian perkhidmatan kaunter di jabatan-jabatan dan bahagian-bahagian di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Merujuk siaran media Kementerian Kewangan dan Ekonomi yang bertarikh hari Ahad 8 hari bulan Ogos 2021 mengenai penutupan sementara beberapa buah kaunter perkhidmatan di jabatan-jabatan dan bahagian-bahagian bermula 9 hari bulan Ogos 2021 sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Dalam pada itu, sukacita memaklumkan kepada orang ramai bahawa talian-talian di Jabatan Perbendaharaan adalah dikemas kini seperti berikut. Sementara itu, Menteri Kesihatan juga menasihatkan orang ramai untuk terus teranah di rumah bagi sama-sama membantu membendung COVID-19. Menurut Menteri Kesihatan lagi, kapasiti makmal rujukan virologi kebangsaan kini dipertingkatkan. Makmal Virologi Kebangsaan di Kampung Sumbiling telah meningkatkan kapasitinya kepada sehingga 2,000 yang mana sebelum ini hanya 100 kapasiti. Menurut Menteri Kesihatan, jumlah tersebut masih tidak mencukupi dan bercadang untuk membina satu lagi makmal yang boleh menampung 5,000 kapasiti. Mengenai vaksinasi bagi ibu yang menyusukan anak dan ibu mengandung, Menteri Kesihatan menyatakan adalah selamat bagi mereka untuk menerima vaksinasi sama ada Moderna, Pfizer dan AstraZeneca.
Menteri Kesihatan turut mengalu-alukan orang ramai untuk memberi keterangan secara telus, bukan menyembunyikan atau menidakkannya. Kapasitinya 100 sehari. Then when we build the extension itu 1000 sampai. Bagi menekankan lagi resolusi ASEAN untuk memperkukuhkan penglibatan tentera laut di ASEAN melalui alat-alat dan mekanisme yang sedia ada serta membincangkan inisiatif baharu secara proaktif dan ke depan untuk keamanan rantau ini merupakan tujuan mesyuarat Ketua-Ketua Tentera Laut ASEAN ke-15 diadakan. Mesyuarat diadakan secara dalam talian di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Mesyuarat dipengerusikan oleh Laksmana Pertama Datuk Seri Pahlawan Spry bin Haji Serudi alias Haji Seruji, Pemerintah Tentera Laut Diraja Brunei dan dihadiri oleh pemerintah-pemerintah Angkatan Tentera Laut ASEAN Kemboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam serta pemerintah tentera rakit laut dengan sokongan daripada Pusat Penyelarasan Maklumat di Singapura sebagai Sekretariat Tetap Mesyuarat ANCM. Tema mesyuarat kali ini serupa dengan tema ASEAN tahun ini iaitu We Care, We Prepare, We Prosper. Pada mesyuarat tersebut, para ketua tentera laut juga berpeluang untuk bertukar pandangan mengenai situasi maritim di rantau ASEAN, berbincang mengenai inisiatif baharu serta ramalan aktiviti yang melibatkan Angkatan Tentera Laut ASEAN pada masa akan datang. Mesyuarat diselenggarakan secara bergilir oleh Angkatan Tentera Laut ASEAN dengan tujuan bersama untuk meningkatkan kerjasama dan kemampuan beroperasi di samping memperkukuhkan lagi hubungan dalam kalangan Angkatan Tentera Laut ASEAN melalui diplomasi pertahanan. Tahun ini merupakan tahun kedua mesyuarat ANCM diadakan secara dalam talian disebabkan penularan pandemik COVID-19. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengadakan majlis penandatanganan dua memorandum persefahaman bersama Kerajaan Kemboja mengenai kerjasama belia dan kerjasama kebudayaan dan seni halus. Majlis penandatanganan tersebut diadakan secara maya. Dengan penandatanganan memorandum persefahaman dalam kerjasama belia, ia diharap akan dapat mengukuhkan lagi kerjasama dalam program-program belia serta menggalakkan pertukaran pandangan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan kemahiran, kebudayaan dan sukan. Di samping mewujudkan pelbagai aktiviti yang boleh mengembangkan program-program pembangunan belia dan sukan. Sementara itu, melalui kerjasama kebudayaan dan seni halus, kedua-dua negara berhasrat untuk meningkatkan lagi kerjasama dalam bidang seni visual dan pertunjukan, seni halus dan gunaan, pertukaran pameran, muzium, arkeologi dan warisan, perpustakaan dan arkib, sejarah dan sastra, industri kebudayaan dan kreatif. Menandatangani bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Manakala menandatangani bagi pihak kerajaan Kemboja, Puan Yang Terutama Dr. Fiorong Sokona, Menteri Kebudayaan dan Seni Halus iaitu bagi memorandum persefahaman dalam kerjasama kebudayaan dan seni halus, dan Tuan Yang Terutama Dr. Hang Chuwon Naron, Menteri Pendidikan, Belia dan Sukan bagi memorandum persefahaman dan kerjasama belia. Sebagai mempertingkatkan langkah-langkah pencegahan bagi melindungi kaki tangan dan pesakit-pesakit yang berkunjung ke klinik-klinik pergigian, semua rawatan pergigian dan perjanjian di semua lokasi perkhidmatan kini ditangguhkan dan hanya rawatan-rawatan pergigian kecemasan tertentu akan diberikan. Sementara itu, beberapa lokasi klinik pergigian kini diubah dan dipindahkan sementara sehingga ke satu tarikh yang akan diumumkan kemudian.
Sementara itu, waktu operasi bagi ujian swab di Kompleks Sukan. Perkhidmatan waktu operasi ujian swab di Kompleks Sukan Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha setiap hari 7 pagi hingga 2 pagi. Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha adalah pada setiap hari mulai 7 pagi hingga 2 pagi. Orang ramai yang akan mendapatkan ujian swab dikehendaki untuk mengisi borang dan dinasihatkan dan mengamalkan penjarakan sosial semasa berada di pusat ujian swab. Susulan dengan langkah-langkah pengawalan yang diperketatkan semula di negara ini, beberapa kaunter perkhidmatan jabatan-jabatan dan bahagian-bahagian di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama ditutup sementara sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Kaunter-kaunter perkhidmatan tersebut adalah seperti yang tertera. Sementara itu, Jabatan Urusan Haji memaklumkan penerimaan borang pengesahan menunaikan fardu haji bagi 2022 masih diteruskan sehingga 25 Ogos 2021. Walau bagaimanapun, penerimaannya hanyalah melalui sistem Dropbox sahaja yang disediakan di ruang legar Dewan Multaka Aras Bawah, bangunan tambahan Kementerian Hal Ehwal Ugama, Brakas. Beberapa perkhidmatan di Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong kini dipindah dan dikurangkan buat sementara waktu sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Pemindahan dan pengurangan tersebut adalah bagi membolehkan kaki tangan hospital menumpukan perawatan dan penjagaan ke atas pesakit-pesakit COVID-19. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan untuk tidak mengunjungi wad-wad yang terlibat. Walau bagaimanapun, Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong masih menerima kes-kes kecemasan. Perkhidmatan-perkhidmatan tersebut adalah seperti yang tertera. Jabatan Daerah Tutong memaklumkan perkhidmatan kaunter di Jabatan Daerah Tutong akan ditutup bermula hari ini 12 Ogos 2021 sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan nanti. Semua urusan hendaklah dibuat secara temujanji terlebih dahulu dan hanya urusan segera dan penting sahaja akan diterima. Temujanji hanya akan diaturkan untuk sebelah pagi sahaja. Sebarang pertanyaan, hubungi nombor yang tertera. Waktu perkhidmatan kaunter pembayaran bahagian kewangan dan perkhidmatan kaunter bahagian pengurusan letak kereta Kuala Belait di bangunan Dewan Bandaran Kuala Belait serta perkhidmatan kaunter bahagian pengurusan letak kereta Seria Jalan Kemantin akan dibuka bermula pukul 8.15 pagi hingga 11.15 pagi iaitu Isnin hingga Khamis dan tidak beroperasi pada hari Sabtu. Manakala semua perkhidmatan kaunter ditiadakan pada sebelah petang. Sementara itu, kaunter-kaunter perjumpaan di bahagian-bahagian lain iaitu bahagian korporat, bahagian perekonomian, bahagian penaksiran dan percukaian bangunan akan ditutup buat sementara waktu sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Sebarang pertanyaan, hubungi bahagian-bahagian berkenaan melalui talian yang tertera.